بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan, yang berbahagia Tuan Imam Surah Al-Amin, Tuan Pengurusi, ahli-ahli jalan kuasa dari jemaah dan sekalian warga, ahli keluarga, para hadirin muslimin wal hadirat muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita merafak setinggi syukur dapat kiranya pada malam ni kita menyambung lagi pengkisahan tentang sirah periwayatan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam kita menyebutkan kisah Nabi, maka akan bertambahlah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengumpulkan ataupun dengan kata yang lain hanyalah menumpukan sepanjang hayat dan riwayat sirah Nabi itu hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk dakwah. Dan itulah tujuan sebenarnya hidup kita ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kalimah yang paling baik yang kita gunakan melainkan untuk berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah pada malam ini kita akan melihat betapa keadaan yang sedang berlaku ketika Arab itu diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan mereka itu sudah ketinggalan ilmu tanpa pengetahuan. Mereka tidak ada petunjuk. Walaupun mereka ada pengurusan di Mekah dari sudut pengurusan Kaabah, pengurusan Telaga Zamzam, dan juga mereka terkenal dengan pasar mereka, Suq Ukas dan Zulmajaz. Perniagaan mereka daripada Mekah pergi ke Syam, daripada Mekah pergi ke Yaman, sehingga kan Allah menyebut dan merakamkan betapa pandai dan bijak mereka dalam ilmu perdagangan, sampai Allah menyebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan kebiasaan orang-orang Quraisy itu ialah mereka ini rihlatash syita', perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan pada musim panas. Musim sejuk mereka akan pergi ke sebelah Yaman, musim panas mereka akan pergi ke Syam. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapakah Quraisy itu? Quraisy itu ialah merujuk kepada datuk Nabi Muhammad yang ke-10, iaitu Fihr bin Malik. Maka dia itu digelar Quraisy kerana kepemimpinan, kepandaian dia mengurus Mekah. Mekah itu ada jabatan. Nah, ini yang kita cuba sebutkan pada malam ini. Mekah itu ada jabatan-jabatan kementerian dia. Di antara jabatan yang ditubuhkan di kota Mekah Al-Mukarramah ialah As-Sidanah. As-Sidanah ialah pentadbiran Kaabah Al-Musyarrafah yang diuruskan oleh Bani Abduddar. Semuanya Quraisy, semuanya ialah bangsa Quraisy yang berindukkan kepada Fihr bin Malik, kerana dia itu bijak, kerana dia itu pandai mentadbir. Kemudian dia mengutamakan kebajikan penduduk dan juga duyufur rahman,
supaya duyufur rahman tidak kelaparan dan kehausan, dimasak makanan, diagih-agihkan makanan kepada mereka yang melakukan ibadat haji. Mereka melakukan ibadat haji menuruti syariat Nabi Allah Ibrahim. Sebab zaman Ibrahim lagi sudah ada dah haji. Sudah ada dah tawaf, sa'i, wukuf, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan yang demikian pentadbiran dan pengurusan Kaabah Al-Musyarrafah itu diuruskan oleh salah satu kabilah di bawah Quraisy. Di bawah Quraisy itu ada kabilah namanya Bani Abduddar. Bani Abduddar. Dan ia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah kelambu, cuci Kaabah dan diwangikan Kaabah. Sampai sekarang ada wangi Kaabah. Ada dia punya bau, bau Hajar Aswad apa semua tu kan. Tetapi kalau tengah-tengah tawaf, jangan duduk tenyih lagi tangan kat itu. Kalau tengah-tengah tawaf, boleh tak kita pergi pegang batu Hajar Aswad dengan kata lain sampai kena wangian dia. Kena jaga-jaga sikit itu supaya takut terkena dengan wangian, kecuali sesudah tahallul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wangian kelambu Kaabah ini dipanggil sidanah di bawah Quraisy. Allah puji Quraisy. Siapakah Quraisy? Nama dia Fihir bin Malik. Siapakah Fihir bin Malik? Datuk Nabi Muhammad yang ke-10. Kita berkenalan ni. Kemudian salah satu jabatan yang dikenali sebagai siqayah, iaitu Telaga Zamzam. Tadi Kaabah, di tepi Kaabah itu ada Telaga Zamzam. Cuma waktu mula-mula Nabi Ismail dititip tinggalkan oleh Hajar, waktu tu naik Kaabah dulu ke Telaga Zamzam dulu? Ingat tak? Telaga Zamzam dulu. Telaga Zamzam dulu. Telaga Zamzam dulu yang membuak-buak tu. Waktu tu belum lagi dibina dengan binaan yang mana naik sampai 9 kaki ya. Sesudah Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, yang mana ketika itu anak dia pun dah besar remaja dah, waktu tu barulah disuruh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail membuat Kaabah, membina Kaabah di atas kaki yang mana meletak di atas batu yang mana Nabi Ibrahim meletakkan kedua kakinya, ya, di atas batu yang mana Nabi Ibrahim meletakkan kakinya, maka terlekatlah dua telapak kaki yang dipanggil Maqam Ibrahim. Maka kalau kita tengok Kaabah, itu ada Maqam Ibrahim, lepas tu ada Telaga Zamzam. Semuanya itu, Kaabah ada jabatan, Telaga Zamzam ada jabatan dia. Telaga Zamzam pun ada jabatan. Jadi Telaga Zamzam tu bila ayak dia ada, dia bagi-bagi minum. Dan juga termasuk juga air Zamzam diuruskan. Termasuk juga mereka menyediakan minuman yang satu lagi yang boleh kita buat juga, tuan-tuan. Minuman ini ialah dipanggil juga sebagai nabith. Nabith ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak diikutkan, kalau kita ambil satu cawan ni kan, kita bubuh ayak, dah kena bubuh ayak lah ni. Kalau ada bubuh ayak ni, kalau boleh bubuh kismis. Bubuh kismis malam ni. Lepas tu tutup lah, dengan duduk terbuka pula. Tutup. Bila tu tutup, kismis tu yang kering, yang duduk kecut gitu, dia kembang, dia keluar dia punya rasa manis-manis fruktosa dan buah tu. Esok pagi lepas subuh ke ataupun waktu sarapan, cuba minum tengok. Itu kegemaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minuman yang disediakan juga untuk bagi tetamu-tetamu tu ialah air campur dengan kismis tu. Tapi jangan bagi sampai 3-4 hari pula, silat-silat lagi jadi ayak lain pula. Kalau satu malam tak apa, kalau 2 malam dah lain dah. Sampai seminggu tak minum-minum lagi, jangan duk cuba. Lagi dia jadi ayak lain pula kan.
So kita hendaklah faham bahawa di antara jabatan yang diuruskan oleh Quraisy ialah jabatan pemberian air ataupun jabatan pengurusan air Zam-Zam, dan juga dari sudut iaitu menyantuni jemaah haji. Menyantuni jemaah haji. Zaman sekarang dipanggil tabung haji ke gitulah, tabung haji, ataupun bagaimana nak melayan Kementerian Haji. Kalau di Mekah dia ada Kementerian Haji dan Waqaf. Kemudian ada lagi kementerian-kementerian yang lain. Cuma kementerian yang lain ni ada juga namanya rifadah. Tadi kalaulah siqayah, iaitu memberikan minuman air bercampur dengan kismis yang mana direndam semalaman kepada jemaah haji, dan ia itu diuruskan oleh Bani Hashim. Selepas daripada Islam diuruskan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu sebelum Islam dah buat, waktu selepas Islam pun Abbas duk buat lagi benda tu. Jadi kalaulah sebelum Islam pentadbiran itu elok, walaupun selepas Islam boleh teruskan lagi. Dia bukan kacau akidah pun buat ayak ni, kan? Kan buat ayak je, dia rendah ayak bagi minum kepada jemaah haji. Welcoming drink. Welcoming drink tak ada masalah. Jangan buat benda-benda puja-puja yang bukan-bukan je. Dulu ada zaman-zaman dulu kalah jenis puja tu, keramat tu, ni nak tumpang lalu. Kan, yang tu tak boleh tu. Yang sampai ada yang mambang kuning, mambang hijau, mambang biru. Malah ni penceramah pun pakai baju warna macam biru sangat ni. Bukan panggil mambang ni, panggil mambang pula. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada zaman sebelum Islam diuruskan oleh Bani Hashim, selepas zaman Islam diuruskan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dipanggil pengurusan Telaga Zam-Zam, ya, Telaga Zam-Zam. Yang ketiga ialah pengurusan yang dipanggil rifadah. Rifadah ini ialah satu bayaran derma, kutipan derma yang dikeluarkan oleh penduduk Mekah dan diberikan kepada Qusay bin Kilab. Lalu disediakan oleh Qusay bin Kilab ini makanan untuk jemaah haji. Dia kata dia punya Kaabah untuk haji bertawaf, Telaga Zam-Zam untuk minum, para jemaah haji minum. Kemudian satu lagi rifadah. Rifadah ialah jabatan menyediakan makanan pula. Dahlah minum dapat, makanan pula. Allahu Akbar. Patutlah masjid surau ni duk buat makan-makan. Kan? Dia tiru Quraisy dia ni. Bukanlah bid'ah apa benda ni kan, maknanya bukanlah pelik pun. Mana patutlah masjid kadang-kadang dia buat makan-makan, sebab cerita buat makan ni. Cerita zaman Quraisy, cerita zaman Qusay bin Kilab, zaman Hashim bin Abdul Muttalib, zaman Hashim lagi, zaman siapa lagi? Zaman yang disebutkan sebagai Fihr bin Malik, dan juga zaman Bani Hashim, zaman Bani Hashim lagi. Sudah pun menyediakan makanan untuk para jemaah. Dan adalah juga urusan menyediakan makanan ini ialah dimiliki oleh Bani Hashim bin Abdul Manaf. Bani Hashim bin Abdul Manaf. Lepas tu Abdul Muttalib bin Hashim telah pun mengurus sambung pula. Mula-mula Bani Hashim bin Abdul Manaf menguruskan makanan yang disediakan bukan macam kita lah, sebab makanan mereka roti. Jadi mereka buat roti, cicah lah dengan kari begitu, macam kari ke. Biasa mereka buat labu lah. Labu, dia nak macam dalca sikit lah. Dia rebus dengan daging, bubuh labu, kemudian dicicah dengan roti. Jadi kalau kita nak try makan secara style Arab gitulah, roti dia panjang tu, lepas tu buat macam darca sikit, bubuh kambing sikit, cicah gitu. Cerita dia lah. Itu kembali pada zaman Mekah Al-Mukarramah lah. Kan? Ceritanya. Sebab itu Nabi kan, Nabi waktu nak ajak
naik Bukit Safa, Nabi nak suruh mereka pakat-pakat Islam ni, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, bebaskanlah kalian daripada neraka, takutlah Allah. Nabi naik Bukit Safa. Mula-mula sekali Nabi berdakwah secara terang-terangan. Sebelum Nabi berdakwah tu, Nabi kata kepada Ali, bagi-bagi makan. Makanan apa? Makanan dia ialah kambing masak, kemudian roti makan. Cuma kita jaranglah buat kenduri dulu sebelum kuliah. Kalau buat kenduri sebelum kuliah, cerah ha? Tapi takut-takut lepas-lepas kena roti tu dengan kambing, cerah tu. Tapi zaman waktu Nabi naik Bukit Safa tu kan, Nabi nak bagi pakat-pakat mari dulu, main makan ni, main makan ni kat tepi Bukit Safa, pakat-pakat makanlah. Jadi siapa yang uruskan makan tu? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Saya nak ceritakan bab makan-makan ni bukan benda pelik kan. Maknanya Bukit Safa, Nabi sediakan roti, sediakan macam kuah-kuah kambing itu. Makanlah 40 orang tu, keluarga Nabi. Lepas tu dah makan-makan, lepas tu Nabi pun berkata, kalian percaya tak kalau saya kata ada kafilah yang nak mari? Mereka kata, ya, Tuhan mana pernah berbohong. Kemudian aku nak bagi tahu, aku ialah pemberi amaran hari kiamat pasti akan terjadi. Aku nak menyampaikan juga maklumat bahawa aku ialah utusan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, bebaskan dirimu daripada neraka. Wahai Safiyah, ibu saudaraku binti Abdul Muttalib, jaga dirimu bebas daripada api neraka. Wahai putri kesayanganku Fatimah bintu Nabi Muhammad, bebaskanlah diri engkau daripada neraka. Kemudian Abu Lahab, dia tak bertahan dengar cakap tu. Dia kata, tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'tana, adakah kerana ini saja kau panggil untuk mengajak kami menolak Tuhan-Tuhan yang kami sudah sembah sekian lama? Kamu sudah mengajak kami meninggalkan agama datuk nenek moyang kami. Kenapa kamu ajak benda yang mungkar ini? Kenapa kamu mengajak kami meninggalkan agama yang sudah lama kami berpegang? Ini yang menyebabkan pertembungan ini berlaku. Sebab mereka tak boleh nak terima adat resam sudah pun mengakar umbi, mendarah daging sekian lama lah, dibawa oleh Amru bin Luhai. Dibawa oleh Amru bin Luhai setelah Nabi Ibrahim dan Ismail telah pun membina Kaabah, membawa tauhid, tuan-tuan. Dan akhirnya dia telah pun mengiklankan haji. Itulah sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Sesudah dibinakan Kaabah, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, dalam satu ayat Al-Quran Karim, ib'ath fihim rasulah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika mana Nabi menyelesaikan membina Kaabah Al-Musyarrafah, maka dengan yang demikian doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana wab'ath, kalau nak diikutkan surah Al-Baqarah ayat 129 ya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Engkau utuskanlah seorang rasul dari kalangan penduduk di sini yang akan membacakan ayat-ayat suci-Mu, membaca ayat-ayat Al-Quran nanti dan mengajar mereka Al-Quran dan hikmah, iaitu sunnah, dan menyucikan mereka daripada kesesatan, kekufuran dan kesyirikan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Doa Ibrahim makbul akhirnya. Walaupun di antara Nabi Ibrahim nak pergi kepada Nabi Muhammad tu ada penyelewengan yang pertama. Penyelewengan itu dibawa oleh seorang lelaki
Yang pergi berdagang ke Syam, dia bawa balik satu patung. Patung itu dipanggil patung Hubal, dewa bulan. Patung dewa bulan ini tuan-tuan, yang mana mereka ini menjadikan patung yang pertama sekali, Hubal ini, sebagai patung yang, ataupun dewa lah kan, dewa yang paling utama, diperbuat daripada batu akik yang berwarna merah dan disembah oleh kabilah Kinanah daripada bangsa Quraisy ini, ataupun daripada keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi telah pun menyeleweng daripada landasan yang sebenarnya. Bermula daripada itulah menyebabkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Kaabah yang asalnya dibina untuk mentauhidkan Allah telah pula dicemari dengan ada berhala yang berjumlah 360 buah berhala. Ada 360 buah berhala di sisi Kaabah Al-Musyarrafah, termasuklah patung Uzza, termasuklah patung Lata, patung Manat, Hubal, Isah, Nailah, Wad, Suwa' dan Ya'uth, Ya'uq, Nasr, Jihar, Zulkhulsah dan seumpamanya. Nama-nama patung ni pun sampai 360 tuan-tuan. Banyak patung. Depa sampai nak jalan ke Bukit Safa tu, depa sapu tangan mereka kepada Bukit Safa, minta izin daripada Isah dulu nama dia, patung Isah. Pergi Bukit Marwah pula minta izin tu nak lalu kawasan ni kepada Nailah pula. Isah itu patung jantan, Nailah itu patung perempuan. Zaman belah kita ni pun ada juga hak jenis gitu. Hak jenis percaya kepada nenek ke, percaya kepada tok ke, percaya kepada hantu pun ada, jembalang pun ada, hantu raya pun ada. Ada yang kadang-kadang bila nak pergi ke Mekah barulah bertaubat sikit lah. Sampai kat KLIA turun semualah hantu-hantu raya mereka kat KLIA tu. Balik-balik ambil balik, panggil pakat kutip balik pula. Na'udzubillah min dzalik. Walhal tuan-tuan dirahmati Allah, buanglah kesyirikan ataupun buanglah benda-benda yang tahyul mahyul itu. Buanglah benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah, kerana di antara tugas Nabi ialah membawa ketauhidan ataupun membawa akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyebutkan di antara kementerian yang lain lagi yang telah diuruskan oleh Quraisy ialah yang lain, tetapi yang lain ini tuan-tuan dia sudah ada urusan yang berkaitan dengan berhala, tetapi saya sebut yang bukan berhala tu, iaitu di antaranya Darun Nadwah. Darun Nadwah ialah mesyuarat. Darun Nadwah ialah merupakan sidang mesyuarat, sidang parlimen. Satu lagi dipanggil Rayah, iaitu Kementerian Pertahanan. Satu lagi dipanggil Qiyadah, itu juga merupakan bala tentera bersama dengan unta dan kuda untuk digerakkan kepada medan peperangan. Yang lain namanya Sifarah, iaitu Kementerian Luar Negara. Di antara yang lain juga yang lain ni namanya Al-Aisar, iaitu berkaitan dengan kayu ataupun dia panggil panah-panah untuk dicabut. Sebab apa mereka pakai panah? Sebab bila cabut ada yang kata ya, ada yang kata tidak, ada yang kata jadi, ada yang kata tak jadi. Jadi bergantung kepada cabutan. Zaman dulu dia tidak ada qada dan qadar, dia kira cabut tu. Kita nak buat tak buat, cabut. Oh tak buat. Dia ada anak panah dia. Sampai mereka kadang-kadang percaya kepada panah Aisar wal Azlam wal Ansab, berhala-berhala, sembah atas sembelih atas nama berhala, tawaf atas nama berhala, berperang bawa batu berhala. Perang Badar itu dia bawa patung sekali, bawa patung sampai Uzza tu dia bawa dengan kayu batu-batu tu dia bawa. Allahu Akbar.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi suruh Khalid bin Walid binasakan patung Uzza. Kemudian Abu Sufyan binasakan patung Lata. Lata, Uzza. Lata di Taif, Uzza di Mekah. Siapakah yang membinasakan patung Uzza? Khalid bin Walid. Dulu bapa dia yang jaga patung Uzza. Bapa Khalid bin Walid. Bila Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi berjaya educate ni anak-anak muda ni, supaya mereka yang dulu ikut adat resam orang tua mereka, tinggalkan adat resam yang jahiliah, tinggalkan adat resam yang syirik kepada Allah. Bismillah. Dan tauhidkan Allah. Itu jasa Nabi Muhammad yang hebat. Jasa Nabi Muhammad yang paling hebat sekali. Sampai Syekh Muhammad Fathullah As-Suhaimi kata, sesungguhnya kita wajar memuliakan hari jadi Nabi Muhammad. Sebab pasal apa? Dia punya jasa yang paling baik sekali ialah dia telah membebaskan manusia daripada sembah berhala kepada sembah Allah yang Maha Esa. Maka kalau dia biar lagi manusia ini kepada menyembah batu, menyembah berhala, maka kekal kita syirik kepada Allah. Wala'iyahzubillah. Beruntung, alhamdulillah kita ni dalam keadaan kita ni mangkit-mangkit, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatina wa ilaihin nusyur. Ambil semayang, Allahu akbar. Semoga kita, anak cucu cicit kita ni macam itulah juga, dengan duk ubah lagi dah, dengan duk buat benda-benda yang tinggalkan agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi beberapa jabatan yang saya sebutkan tadi ialah jabatan yang terkenal sebelum Nabi ada ataupun lahir lagi. Jabatan ini menunjukkan bahawa cekap orang-orang Arab ni. Orang Arab ni cekap, orang Arab ni bijak. Dia bijak sehingga kan maknanya dia ada satu kepemimpinan yang hebat. Allah puji li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, ila fihim, biasalah mereka itu rihlat asyita'i wasayf, berdagang pada musim sejuk pergi ke Yaman, dan musim panas pergi ke Syam, itu Jordan, Iraq. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh yang demikian Allah kata, wahai orang Quraisy, kamu pandai, kamu berkuasa, kamu bijak untuk mentadbir, kamu hendaklah menjadi orang yang sembah Allah. Kalau bijak berpolitik pun, kembalilah kepada menjaga agama Allah. Allah mengajak daripada surah Quraisy itu, falyabudu rabb hadzal bait. Wahai orang Quraisy yang pandai berpolitik, pandai mengurus negara, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah. Allazi at'amahum min ju', dialah Tuhan yang sebenarnya yang memberi makan daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, menghilangkan ketakutan kepada keamanan. Wahai Quraisy, janganlah engkau berbangga, engkaulah yang mempunyai kekayaan dan keupayaan untuk memberi makan, engkaulah yang memberikan keselamatan dan keamanan. Tetapi hakikat sebenarnya, Allah kata, hakikatnya Allah yang punya kuasa. Ayat ini cantik tuan-tuan. Ayat ini elok kepada sesiapa pun yang memegang tampuk pemerintahan, melihat daripada topik yang nak dibawa oleh ayat ini. Ayat menceritakan tentang kehebatan bangsa Quraisy dalam menguruskan negara. Akhirnya Allah memulangkan semula benda itu tidak akan terjadi melainkan dengan kuasa Allah juga. Falyabudu rabb hadzal bait allazi, Tuhanlah yang sebenarnya yang memberi makan, memberikan kemakmuran, memberikan kestabilan, dan Tuhan juga yang menjagakan keselamatan sesebuah negara. Tuhanlah yang sebenarnya. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka Arab ini dia ada perangai yang baik, ada perangai yang buruk. Saya nak sentuh juga, apakah adat yang baik, apakah adat yang buruk ni. Kita terus sekarang ayat, supaya kita dapat melihat pasal apa Allah tak pilih Parsi, Allah tak pilih Rom, Allah tak pilih Cina, Allah tak pilih Yunan, Allah tak pilih India, tetapi Allah pilih Mekah. Allah pilih Mekah sebagai maulid
Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, bermula wahyu di bumi Mekah, bukan Malaysia, bukan Jawa, bukan India, bukan Romania, bukan juga Yunan, bukan juga di sebelah China dan seumpamanya. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam keadaan Rom yang mempunyai kuasa diktator kenegaraan dan ketenteraan, politik yang begitu boleh dikatakan pecah, perintah, langgar, jajah Rom. Yunani terkenal dengan falsafah Yunani Greek yang tak sudah-sudah, sehingga kan mereka dengan lantang berkata, kami tidak memerlukan lagi Bible, kami tidak memerlukan lagi kitab Tuhan, kami punya akal yang cerdas, kitab Tuhan hanya diberikan kepada orang yang kurang akal. Pemujaan meninggikan martabat akal, meletakkan akal lebih tinggi daripada kalam Tuhan. Hebat mereka ni. Mereka ni sampai hebat dia kata kepala kita lebih hebat daripada Quran. Walhal mereka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, telah pun mengenepikan wahyu kurikulum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga sesat sebab merasa kehebatan akal, logika dan juga falsafah mereka menyebabkan mereka ketinggalan daripada agama. India dengan mitosnya, China dengan caranya dan seumpamanya, tetapi dalam banyak-banyak negara yang ketika itu masih ada amalan yang baik ialah negara Arab. Ya. Satu lagi negara yang di situlah ada Kaabah yang merupakan Baitullah ialah Makkah Al-Mukarramah. Ditambah pula dengan doa Nabi Allah Ibrahim yang kita bacakan tadi, Rabbana wab'ath fihim rasulah. Maka dengan yang demikian maka jadilah ataupun makbullah doa Nabi Allah Ibrahim, menjadikan Mekah di tengah-tengah semenanjung Arab sebagai iaitu lahirnya maulid Nabi Muhammad, dan bermulalah dakwah dan turun wahyu Allah di bumi Mekah. Kerana salah satu daripada aspek yang kita kena faham juga ialah Arab masih ada perangai-perangai yang baik, walaupun mereka ada perangai yang jahat, mereka ada perangai yang tak baik, mereka ada perangai yang tidak baik, mereka ada perangai yang baik. Saya ambil perangai yang baik dulu lah, saya tak mahu sebut yang tak baik, saya sebut yang baik dulu, iaitu mereka bercakap benar. Orang Arab ni sepanjang saya duduk perasan lah, dia tidak ada jaga hati sangat. Kalau dia cakap terang. Orang Melayu kita kalah tang ni. Orang Melayu kita kata kalau kita tegak dia berasa hatilah pula. Nanti merajuk tak mau cakap dengan kita. Dalam kali tak tegak sampai ke sudah. Tak boleh juga sebenarnya. Kena ada juga nasihat menasihati. Ad-dinun nasihah. Tapi orang Arab ni dia cakap yang benar. Amr bin As tanya kepada Nabi, siapakah yang lebih baik, akukah Abu Bakar? Nabi kata Abu Bakar. Kemudian Nabi ditanya lagi oleh Amr bin As, antara aku dengan Omar siapa lebih baik? Nabi kata Omar lebih baik. Antara aku dengan Osman siapa lebih baik? Osman lebih baik. Maka Amr bin As kata, aku tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad melainkan dia akan menyantuni orang dengan siapa saja, sehingga kan aku merasakan aku yang lebih baik daripada siapa-siapa pun. Tetapi terserlah kejujurannya, tak kala aku bertanya siapakah yang lebih baik, maka Nabi terus terang cakap yang baik ialah Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Osman. Kalau ditanya lagi, kemudian Ali bin Abi Talib. Kerana dalam ahli sunnah wal jamaah yang paling mulia sekali ialah Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Osman, kemudian Ali. Kan kita sebut dalam khutbah tu kan, khutbah kedua. Itu ranking kedudukan sahabat. Mereka juga ialah menghormati tetamu. Itu perangai orang-orang Arab yang baik. Mereka akan hormat tetamu. Sebaik-baiknya mereka akan jaga. Bahkan kalau boleh 3 hari 3 malam mereka akan jaga.
Sebab itu Abu Ayyub Al-Ansari 7 bulan tuan-tuan dia jaga Nabi Muhammad sebelum Nabi membina rumah dia sendiri. Ketika sibuk membina Masjid Nabawi 7 bulan, sepanjang 7 bulan itulah Abu Ayyub Al-Ansari menjemput Nabi duduk di rumah dia. Sebelum Nabi, ya sebelum apa-apa pun, ya dia makan, Nabi makan terlebih dahulu. Nabi dipersilakan makan, barulah barulah dimakan oleh Abu Ayyub dan juga isterinya. Satu ketika disediakan oleh Abu Ayyub ni ada bawang. Dan Nabi tidak makan bawang. Bila Nabi tak makan bawang, maka Abu Ayyub tanya, adakah benda ini tidak boleh? Maka Nabi kata, kami para Nabi tidak menjamah bawang. Kami bermunajat sentiasa kepada Allah. Adalah malu kiranya, tidak patut kiranya kami berzikir Allah, ya Allah, berzikir subhanallah, mulut kami berbau. Maknanya salah satu adab kita baca Quran, semayang ataupun berzikir, kena sugi tu. Orang Arab ni di antara kebaikan mereka juga, mereka selalu mengamalkan itulah sugi macam tu. Antara kebaikan orang Arab juga ialah mengotakkan janji. Antara kebaikan orang Arab juga ialah memuliakan juga tetamu ataupun memuliakan jiran dia. Bahkan mereka akan mempertahankan jiran mereka. Kalau dilanda, diuji dengan siapa-siapa pun, maknanya nak serang jiran dia akan jaga jiran dia betul-betul. Itu semangat kejiranan yang hebat. Dia jaga betul-betul. Sampai Nabi balik pada Taif kan, Nabi minta siapa yang tolong jaga dia. Mut'im bin Adi jaga dia. Walaupun Mut'im bukan Islam ke tu, jaga. Sebab nak menunjuk kata bahawa orang Arab ni kalau bab dia mempertahankan, dia jaga betul. Minta tolong dia, dia pegang amanah betul. Dia akan jaga amanah, dia tidak akan tinggalkan amanah itu. Yang berikutnya ialah yang keempat, yang kelima ialah sabar dan bertabah menerima apa juga ujian. Ketika dititip tinggalkan Hajar di bumi Mekah, ditanya oleh Hajar kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Tuhankah yang memerintahkan kami dititip tinggal di sini? Berkata Ibrahim, ya. Maka Hajar rela duduk juga di Mekah. Ismail tabah tanpa ada bapa di sisi, duduk di Mekah. Dan sampailah kepada Ibrahim berulang-alik tengok anak dia membina Kaabah. Kemudian diperintahkan pula untuk menyembelih Ismail. Tetap dia patuh perintah Allah. Dan Ismail pun kata, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau buatlah wahai ayahandaku apa yang engkau diperintahkan, engkau akan dapati aku orang yang sabar. Sabar ini sifat orang-orang di Mekah. Sifat mereka sangat-sangat penyabar. Jadi kita cuba jaga benda tu. Cuba ikut benda-benda yang baik inilah. Di antaranya mereka juga tidak seperti di Romania. Romania ni kadang-kadang nikah dengan anak putrinya sendiri. Ketika itu tamadun sudah rosak, saya katakan. Saya ulang sekali lagi, ketika Maulid Nabi Muhammad, tamadun Rom sudah rosak, Yunan sudah rosak, India sudah rosak, Cina sudah rosak. Melayu mungkin terikut-ikut dengan Buddha dan juga dia punya Hindu dan seumpamanya. Hanya satu-satunya bumi yang ada Allah, hanya satu-satunya bumi yang ada dia punya denyut kebaikan, Makkah Al-Mukarramah. Sebab itulah Allah pilih satu-satunya bumi yang ada sinar kebaikan, Makkah Al-Mukarramah, Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang lain tak ada nampak gaya, tak ada nampak ada potensi nak jadi baik lagi. Melainkan nampak ada gaya nak jadi baik ialah bumi Mekah. Mekah, mereka di Mekah ataupun di kalangan orang Arab, mereka tidak berkahwin dengan ibu, dengan anak perempuan, dan mereka tidak mengamalkan berkahwin dengan mahram seperti di Rom. Di Rom kahwin dengan mahram. Tu yang sampai belah-belah Rom tu ada yang lelaki sama lelaki menikah pada. Mereka tak ketahuan halal.
Jangan sampai laki sama laki pun nak kahwin juga. Lepas tu perempuan sama perempuan pun nak kahwin pula lagi juga. Dan ambil anak, konon-kononnya anak depa lah, anak angkat dah. Dan ini merupakan satu kerosakan dalam ketamadunan, hanya tamadun yang ataupun masih ada kebaikan di bumi Mekah. Walaupun demikian, kita kena sebut juga salah satu daripada kehebatan dan kebaikan yang masih ada di bumi Mekah ialah mereka mengamalkan syariat Nabi Allah Ibrahim. Antara syariat Nabi Allah Ibrahim yang mereka amalkan ialah iaitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu berkumur, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkan air daripada hidung, bersugi, juga mencukur bulu kemaluan, termasuk juga menggunting bulu ketiak, menggunting kuku ataupun apa dipanggil, potong kuku. Dan termasuk juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi janabah yang dititip tinggalkan oleh Nabi Ibrahim sekian lama masih kekal. Makna kata dalam keadaan yang kadang-kadang mungkin ada tamadun waktu tu tak ada mandi wajib, tuan-tuan. Orang duduk dalam keadaan hadas besar. Mandi wajib ni nak bagi buang hadas besar lah. Kena bagi suci, kena bagi bersih. Atau benda yang kadang-kadang ada orang tidak ambil peduli dah bab syariat ni. Dan dia kena kafarah sebenarnya. Dia berdosa. Kira aja seorang pasangan suami isteri ni, kita ambil itu contoh. Ni penting jaga hukum dan jaga adab. Ada orang fikir secara logik. Isteri dia sudah kering darah haid. Kita ambil itu sampel lah. Kering darah haid dan patutnya dia kena mandi wajib untuk dia tidak semayang. Dia kena mandi wajib dulu, barulah dia bersuci daripada hadas besar. Bersuci daripada hadas besar, mandi wajib ini ialah syariat Nabi Ibrahim yang kekal zaman sebelum Nabi Maulid pun dah ada. Okey. Sampai Nabi Muhammad diteruskan syariat mandi wajib. Kita tengok pada zaman sekarang, ada orang dia ambil mudah. Perempuan dia, contohnya, dia telah kering darah haid. Dia kering darah haid, katalah pada waktu tu kita ambillah contoh pada waktu yang mana waktu tu tengah malam, kita katakan tengah malam, dan dia pun kata kepada orang rumah dia kata tak payah mandi wajib lah, dia ajak bersama dulu, katalah dia ajak bersama dulu tanpa mandi wajib, sedangkan pada hukum yang sebenarnya dia hendaklah mandi wajib dulu. Lepas tu barulah bersama, kemudian lepas tu barulah mandi wajib lagi. Mandi wajib yang pertama tu ialah mensucikan diri dia daripada hadas besar untuk dia nak semayang dan seumpamanya. Tetapi kadang-kadang dia pakai logik, mau tak mau lagi dah bersama nak mandi wajib pula lagi. Maka itu tidak benar. Maka dari sudut hukumnya dia kena kafarah, dia kena denda kalau dia tidak melakukan mandi wajib, mandi janabah. Mandi janabah ini disebut sebagai syariat Nabi Ibrahim dan kekal zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman sampai sebelum Nabi Muhammad dan selepas Nabi Muhammad. Termasuk juga khatan lelaki. Khitan bagi anak lelaki dan juga khatan anak perempuan ada. Khatan ini sebelum daripada zaman Nabi Muhammad lagi, zaman Ibrahim dah ada. Sebab itulah yang pendapat yang paling tepat, riwayat yang paling tepat, Nabi bukan maulid sudah khatan. Nabi dikhatankan oleh Abdul Muttalib. Nabi diuruskan khatannya oleh Abdul Muttalib. Akikah pun dibuat, dengan kata lain akikah dan khatan mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim dilakukan oleh Abdul Muttalib. Termasuklah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang baik juga ialah menunaikan haji, tentulah haji dan umrah. Dan itu tawaf, sa'i, wukuf ialah merupakan amalan-amalan yang sedia ada sebelum daripada Nabi Maulid lagi, menunjuk kata bahawa amalan kebaikan itu wujud di Mekah dan Allah memilih Mekah cantik sebab masih ada benda baik. Tetapi ada juga benda buruk. Yalah, sebab apa benda buruk terjadi? Sebab antaranya mungkin hasutan, bisikan syaitan, dan ada manusia-manusia yang mengajak kemungkaran. Di antara keburukan yang berlaku juga di kalangan kabilah, setengah-setengah kabilah, mereka membenci anak perempuan dan membunuh anak perempuan dan menanam anak perempuan. Itu jahiliah.
Termasuklah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, minum arak, berjudi, tenun nasib, mengangkat, mencabut, iaitu bilah-bilah, panah-panah, dan mereka menentukan nasib berdasarkan panah, menentukan nasib berdasarkan burung yang dilepaskan. Kalau ke kanan maka boleh pergi, kalau ke kiri tak jadi pergi. Macam itulah contohnya. Perempuan yang berhias berlebih-lebihan dipanggil tabarush. Termasuklah juga ta'asub kabilah, berperang antara kabilah dengan kabilah, sehingga kan mereka ini sampai bergaduh beratus tahun kerana hanya membela kabilah masing-masing. Mereka tidak ada had untuk berkahwin, berapa banyak pun tidak ada had. Itu jahiliah. Kahwin lah 10 orang ke 20 orang ke. Ini Pak Arab lah, lagi power lagi, nikah ikut suka dia aja. Tapi waktu Aqra' bin Habis kata, aku ada anak dan aku berkahwin dulu, ramai lah anak lah, mungkin dia isteri pun ramai. Tapi dia tengok Nabi mencium sama ada Hasan ataupun Husain, sayang kepada anak ni. Maka dia kata kepada Nabi, aku ada anak ramai, ma qabbaltu ahadan minhu, aku tak pernah pun cium anak aku. Maka Nabi kata, man lam yarham la yurham, siapa yang tak penyayang tidak akan disayang oleh Allah. Jadilah bapa-bapa yang penyayang kepada anak. Anak ramai tapi tak sayang pada anak, itu tak kena agak. Apa gunanya anak ramai, bini pun ramai, tiba-tiba tak sayang kepada anak, itu tak kena lah. Mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada zaman sebelum Islam ni, mereka ni tidak ada kuota. Zaman Islam baru ada kuota 4 je paling banyak. Lepas daripada itu tak boleh dah. Kecuali kalau dia kahwin, nak kahwin seorang lagi, dia kena lepaskan. Dia kena lepaskan seorang, lepas tu kahwin lagi. Lepas tu dia nak kahwin lagi, dia lepaskan seorang lagi. Tu yang jadi, pernah terjadi, dia lepaskan ada anak, dia lepaskan ada anak dia ramai. Anak dia dah ramai. Anak dia ramai. Waktu nak pergi daftar kat jabatan pendaftaran tu, dia tanya kat pegawai pendaftar tu, saya nak bagi nama apa anak saya tu? Semua nama-nama anak Nabi, nama-nama Nabi dah habis dah. Nama malaikat Mikail, Jibril apa semua pun dah bagi juga ni. Saya pun tak tahu nak bagi nama apa. Dia tanya nama pegawai tu, nama apa awak? Mahmud. Ya, Mahmud lah. Lain kali dia tanya nama pegawai pendaftar tu lah. Hak jabatan pendaftaran negara di negara dia tu. Bagi nama sama dengan nama awak lah. Sebab anak ramai kan. Anak ramai apa begitu sekali. Tuan-tuan dirahmati Allah, dulu anak orang Arab terlampau ramai, isteri pun ramai, kecuali bila datang Islam, maka Allah letakkan syariat, iaitu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna, bernikahlah sama ada 2, 3 ataupun 4. Kalau kamu tidak akan dapat melakukan keadilan, kamu pun tidak mampu bernikah 2, fawahidah, maka 1 saja. Maka Allah kata, maka seorang sudah memadai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah juga iaitu di antara perkara-perkara yang merupakan negatif dan tidak baik ialah percaya khurafat. Percaya kepada tukang-tukang ramal, kahin dipanggil. Kahin itu tukang-tukang tenun nasib. Percaya kepada burung, percaya kepada burung hantu, tanda apa? Ular tanda apa? Gagak ada maksudnya, dan macam-macam lah. Bintang ada maksudnya. Maka akhirnya datang Islam menghapuskan percaya kepada bintang ini, bintang itu, burung ini, burung itu, ular kalau itu tanda apa, burung hantu tanda apa, bewak lintah tanda apa. Ada orang-orang Melayu kita bersiap dah nak pergikan musafir, bewak lintah depan rumah, tak jadi musafir pula. Nah, iya betul ya. Dah lah seronok dah nak kan, nak balik kampung. Tiba-tiba bewak lintah, dia kata jom kita patah balik. Pasal apa abah? Tu bewak tadi lintah depan jalan tu, mana boleh kita pergi. Percaya tahyul mayul ni akan mengundurkan minda kita dan memandulkan kemajuan kita, dan akhirnya benda hak nak seronok tak jadi apa pula. Nak balik kampung, nak silaturahim tak jadi tu.
Ada orang percaya ke tu? Kalau bewak lintas tu, patah balik lah. Nanti tak pasal-pasal ada aksiden pula nanti. Balik duduk rumah senyap, tak balik raya. Nanya tuan. Islam datang habis semua, tidak ada lagi benda itu. Tidak ada lagi tahyul mayul, percaya kepada dewa, percaya kepada penjaga, pendamping, saka dan seumpamanya. Maka kita kesimpulannya tinggalkanlah benda-benda yang begitu. Kerana percaya kepada kuasa-kuasa yang lain daripada Allah, takut-takut merosakkan akidah. Percaya kepada orang yang mati yang akan hidup kembali, itu juga tidak benar. Ada yang dikatakan dia sudah mati, kemudian dia akan hidup kembali. Datuk Dr. Harudin almarhum berkata, tidak ada U-turn bagi orang yang telah kembali ke rahmatullah. Betul. Pasal apa ada yang lagi kumpulan-kumpulan yang duk percaya yang mati akan timbul kembali? Syiah tuan-tuan, Syiah mereka berkata bahawa ar-raj'ah itu pasti terjadi. Apa itu raj'ah? Raj'ah itu bermaksud Ali akan datang lagi, menentang Abu Bakar akan datang lagi, dia akan lawan dengan Abu Bakar. Dan termasuklah juga mereka berkata imam yang bernama Hasan ini, dia ada anak namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Waktu tu imam yang ke sebelah ini namanya Hasan, dia ada anak Muhammad 4 tahun dia hilang gaib. Dia akan muncul kembali di Gua Sirdab di Iraq. Itulah Imam Mahdi milik orang-orang Syiah. Di tempat kita ini pun ada juga yang mendakwa Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ialah merupakan Imam Mahdi yang bakal datang. Dan mereka sampai kepada bertawassul dalam aurat Muhammadiyah, sampai kepada tawassul kepada Syekh As-Suhaimi dan tawassul dengan Syekh Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Dan itu juga dikira sebagai bertentangan dengan norma-norma akidah yang betul. Norma akidah yang betul hendaklah kita ikut balik yang satu penjelasan dan satu pelajaran yang paling bagus dan tuan-tuan. Tidak ada pelajaran yang paling bagus melainkan doa iftitah kita tuan-tuan. Kalau kita nak belajar akidah yang paling-paling mudah faham sekali, ialah iftitah pembukaan semayang yang kita duk buat tiap-tiap malam, tiap-tiap siang, 5 hari, 5 kali sehari semalam. Iaitu wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta 7 petera langit dan 7 petera bumi, suci tanpa ada syirik, musliman menyerah diri kepada Allah, dan tidak aku dari kalangan orang musyrikin. Inna salati, semayang aku, wa nusuki, dan juga ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, mati aku, hanyalah untuk Allah, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, ulang balik, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, aku itulah diperintahkan, wa ana minal muslimin, aku orang Islam ya Allah, aku tak percaya yang lain melainkan hanya Allah yang satu. Iyyaka, betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu tuan-tuan kita akan mengucap pula asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu ialah pelajaran tauhid yang tanpa kuliah sudah Allah kuliahkan kita. Tanpa berkuliah dan berceramah, sebenarnya itu juga sudah membekas dan mengajar kita tentang akidah yang benar. Saya amat terkejut sebab ada yang percaya kepada yang mati hidup kembali. Dikatakan yang mati itu, Syekh itu, Abu Ya itu dijumpai di gua Ashabul Kahfi di Jordan. Allah, boleh. Kemudian dikatakan pula sampai kepada air tangannya, air kaki, air janggut dijadikan sebagai berkat. Maka itu sudah melampau, rendah. Tidak boleh begitu. Dipuja-puja, disebut namanya, dan sampai kepada kalaulah sampai yang keluar itu mereka kata kami tidak mampu untuk bersama dengan kumpulan yang mendakwa, sebelum untuk dicabut nyawa maka perlu kepada saringan daripada syekh terlebih dahulu, kerana syekh akan menentukan cukup iman ataupun takwa barulah boleh dicabut nyawa. Kalau belum cukup iman di dada, maka syekh akan berkata tidak perlu cabut nyawa dia, kerana perlu cabut nyawa ahli yang lain.
Begitu juga malaikat pemberi rezeki perlu melalui syekh terlebih dahulu. Kalau malaikat pemberi rezeki mendapat petunjuk daripada syekh bahawa kalau bagi rezeki nanti akan menyebabkan dia melakukan perkara mungkar, maka syekh akan beritahu kepada malaikat pemberi rezeki agar jangan bagi rezeki kepada itu orang itu. Wih, dahsyatnya. Mereka memanggil syekh sahibuz zaman. Syekh itu ialah pemilik zaman. Syekh itu bagaikan macam dah Tuhan. Mereka memanggil-manggil begitu rupa. Itu yang menyebabkan tuan-tuan dirahmati Allah, di Mekah berlaku mereka ini memanggil nama-nama berhala, iaitu nama-nama wali-wali Allah itu, iaitu Wad, Suwa', Ya'uth, Ya'uq, Nasra, Lata. Semua nama-nama orang-orang yang dulunya soleh tetapi dipuja-puja. Dipuja-puja sampai mereka ini menganggap itulah sebagai penjaga yang boleh memelihara. Sampai kepada mereka bendakwa syekh juga boleh juga menentukan di mana nak diturunkan hujan. Allahu Akbar. Saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 1994 saya pergi ke Phuket. Saya tutupkan dengan satu cerita inilah. Saya pergi ke Phuket. Waktu saya pergi ke Phuket, saya teringin gunakan masa sama cuti musim panas itu untuk sambil berjalan, sambil kami pergi ke masjid dan sekolah untuk menyampaikan roadshow untuk memperkenalkan belajarlah di sekolah agama di Malaysia ke, di Timur Tengah ke, dan menyampaikan dakwah. Orang-orang di sebelah selatan Thailand, dia tengok orang Malaysia dakwah pun, dia seronok. Dia begitu, orang kata, menyambut dengan bersungguh-sungguh. Saya kata satu kampung mereka berkumpul di rumah Tuan Pengulu, ketua kampung di Phuket, dan mereka pada malam kejadian itu saya tengok sendiri, makcik-makcik orang kampung memasak. Ni pakai batu penggiling, menggiling dia punya rempah rencah untuk buat tom yam yang paling sedap pada malam itu. Kami pun makan dengan seleranya, 7 orang pelajar-pelajar yang belajar di Timur Tengah ketika itu. Seusai kami makan dengan lazatnya ikan bakar dengan seafoodnya, dengan tom yamnya, kami diserahkan untuk membasuh tangan kami dengan satu bekas. Dan tangan-tangan kami yang dah cuci dalam bekas itu, air itu disimpan dan ditutup dengan satu penutup ni tuan-tuan, ditutup. Saya pun tanya, apa gerangan air yang kami basuh tangan tadi? Kami nak bagikan kepada anak-anak kami minum air basuh tangan Tuan Syekh kata. Sebab syekh-syekh ini mulia, hafal Quran, hafal hadis, tentu ada berkat. Saya pun selak tengok pembuka tu, saya tengok air basuh tangan kami punya, air basuhan tangan kami dah jadi macam tom yam dah tuan-tuan. Dia punya warna dah macam tom yam dah, tinggal tak bubuh dah 5 puak dengan carrot dengan serai lah, lebih kurang dah tom yam dah. Saya kata, ish, bukan dia lah ni, amalan apa mereka ni belajar ni, kok mana pula ada berkat? Kami ni tak ada berkat apa, berkat Allah yang punya. Lepas tu saya kata, tanpa menyebabkan mereka terkilan, kata, ni ada air mineral. Kawan saya ni namanya Ahmad Nafilin bin Ahmad Zaki. Bapa dia pelajar Mesir, anak dia ni belajar di Madinah Al-Munawwarah. Dia hafiz Al-Quran. Dia nanti dia tolong baca. Dia bacalah surah Ar-Rahman. Saya selambar je kata, bacalah surah Ar-Rahman. Panjang sikit lah. Nanti insya-Allah dia tiupkan kepada air mineral ni, tuan-tuan minumlah, bagi anak-anak minum air daripada bacaan jampi Quran. Alhamdulillah, bagus, amalan itu bagus. Jadi ada lah alternatif. Kita pun jangan duk larang tapi tak ada alternatif kan. Kita bagi juga satu ni cadangan ganti dia tu. Dia puas hati lah, okey lah. Sambil-sambil duduk nak bersemang-semang tu, saya kata, tadi ni yang nak minum air basuh tangan tadi belajar daripada mana tu? Kami ni sebenarnya ada satu pusat dakwah kat ujung kampung kami ni. Mereka yang ajar kami cara terbaik untuk memuliakan syekh
ialah meminum air basuh tangan Syekh. Jemaah dakwah tu jemaah apa? Jemaah Darul Arqam lah dia. La haula wala quwwata illa billah. Saya bukan nak memperlihatkan daripada sudut yang negatif itu sangat, tetapi saya hanya nak menyebutkan bahawa kita jangan sampai kepada puja orang berlebih-lebihan. Itu sudah keluar daripada normal mengagungkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Itu sudah jadi syirik pula nanti. Jadi syirik pula. Jadi waktu tahun 1994 itu saya sampai ke immigration pada masa kami buka beg. Saya buka beg saya, ada jubah, ada serban lah kan. Kami pelajar-pelajar Timur Tengah memang ada berjubah dengan serban ni, biasalah pakaian kami lah. Dia tanya, custom Padang Besar tu tanya, ni daripada jemaah Arkam? Tak, saya bukan. Kerana tengok saya punya pasport, saya bukan daripada Malaysia banyak. Saya pergi ke Mekah ataupun Jeddah ataupun Madinah aja. Oh, dia kata okey. Sebab tahun tu adalah tahun di mana ya pengharaman Al-Arqam. Kerana puncanya bukan masalah ekonomi sangat, bukan masalah kekemasan urus takbir itu, tetapi dari sudut aurat Muhammadiyah yang melampau-lampau memuja syekh itu. Memuja syekh yang melampau-lampau akan membawa kepada tidak mentauhidkan Allah. Rumusannya saya nak balik kepada tajuk dia. Nabi akhirnya diutuskan untuk mengelak daripada lebihan memuja orang, memuja syekh, memuja yang begitu tidak boleh. Kita kena maknanya kembalikan kepada fitrah, kembalikan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad yang kita selalu baca, iaitu asbahna ala fitratil Islam, fitrah Islam, wa kalimatil ikhlas, iaitu la ilallah Muhammad Rasulullah, wa ala dini nabiyina Muhammad SAW, itulah agama Nabi Muhammad, wa ala millati abina Ibrahim hanifa, itulah millah agama Ibrahim yang suci, wa ma kana musyrikin, dia tidak pernah syirik kepada Allah SWT. Itulah sebagai kesimpulannya tuan-tuan. Dapat kita tengok latar belakang pasal apa Allah berkenan untuk jadi Mekah tempat Maulid Nabi. Sebab dalam banyak-banyak tempat yang paling bagus tahun tu lah. Hak lain dah corrupted, semua dah teruk dah. Yang ada nilai-nilai Islam, alhamdulillah. Nilai-nilai murni itulah. Jagalah nilai-nilai murni agar jangan terhakis, jangan habis dan jangan pupus daripada masyarakat kita. Didiklah anak-anak kita supaya mai ke masjid surau selalu, supaya mereka akan teruskan kesinambungan yang baik ini. Hormat tetamu, hormat jiran, jaga hormat orang tua dan semuanya. Itulah nilai-nilai yang mengekalkan keberkahan, kebaikan mana-mana qaryah dan warga qaryahnya. Itu saja yang baik daripada Allah SWT dan kekurangan kesilapan daripada kita selaku manusia. Dan saya juga minta maaf tadi kelewatan sikit kerana ada kenduri sahabat saya di Gombak agak jauh sikit. Dan alhamdulillah dapat juga bersemuka dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian pada malam ni. Satu nikmat bagus juga, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.